Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang berada di TikTok. InsyaAllah hari ini bersama saya lagi, Christina. Okey, kita akan sambung lagi kisah berkenaan dengan para Nabi, yang mana hari ini saya akan kongsikan lagi sambungan kisah Nabi Musa alaihi salam. Okey. Hai, Assalamualaikum. Selamat petang. Apa khabar semua? Waalaikumsalam. Okey, sementara tu kita tunggu yang lain masuk. Okey, boleh? Hai, Assalamualaikum. Sekejap saya nak setting lagi satu IG. Ada yang dah bersedia ke untuk dengarkan perkongsian saya hari ini? Okay, jadi saya ambil masa lagi 2-3 minit, insyaAllah. Panggil lagi ramai-ramai masuk. Kita dengarkan perkongsian berkenaan dengan kisah Nabi Musa hari ini. Okay? Alhamdulillah, saya sihat. Cik Fathi. Okay. Hai, Assalamualaikum. Selamat petang. Okey, sebelum Allahu Akbar. Okey, jadi sebelum kita mulakan, macam biasalah saya nak ingatkan kepada anda yang belum lagi subscribe YouTube channel kita. Anda boleh ke YouTube sekarang, cari YouTube channel Al-Rayin Hijrah dan juga Nur Hafizah Saad. Okey, dekat sana saya dan tim dah upload banyak video masakan datin, okay? Video tentang kucing. Yang kita tahu datin kan ada banyak sangat kucing, ada 11 ekor kalau tak silap saya. Okay? Ada siapa? Ada Isabella, okay? Ada Dior, ada Prada, ada Pandora, ada LV, ada Fendi, ada Honey, ada Jimo, ada Katy, ada Perry. Banyak lagi kucing datin. Anda boleh pergi tengok dekat YouTube sekarang. Gelagat mereka semua sangat-sangat comel. Kalau tak pun anda boleh tengoklah aktiviti datin dekat rumah seharian macam mana. Okay. Dan banyak lagi di YouTube. Dan selain YouTube, anda boleh pergi juga ke Facebook page, maafkan saya, FB page. Okay. Anda boleh pergi cari Al-Rayin Hijrah dan juga Nur Hafizah Saad untuk update berkenaan dengan Al-Rayin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak Masita, selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak Fazlina, apa khabar semuanya? Sihat ke? Waalaikumsalam. Okey. Jadi kalau anda perasan, sebenarnya saya minta maaf banyak-banyak. Hai. Kalau anda perasan di Al-Rayin Hijrah punya IG, okay, live saya semalam tak save. Bukan tak save, saya tak pasti. Tapi saya dah post pun, cuma tak lepas post tu. Jadi kalau anda yang terlepas semalam baru tengok separuh ke kan, anda boleh ke Al-Rayin Hijrah Global Sendirian Berhad. Okay, kalau nak tengok ulangan anda boleh ke sana lah. Sebab dekat sana Alhamdulillah ada juga live yang dapat diselamatkan. Sebab kalau kat TikTok kan live dia tak boleh save kan. Dekat Al-Rayin Hijrah pun semalam saya tak pasti kenapa tak lepas videonya. Tapi kat Al-Rayin Hijrah Global Sendirian Berhad ada. So jangan risau. Mana yang tak sempat tengok, anda boleh buka balik IG Al-Rayin Hijrah Global Sendirian Berhad. Okay.
Okay. Baik. Saya rasa macam nak buat dekat FB sekejap Alhamdulillah. Okay. Saya nak buat ke FB sekejap. Kalau boleh buka, saya... Oh, tak boleh Dah bersedia ke untuk perkongsian kita petang ni? Kalau dah, saya mulakan cepat-cepat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sihat. Sekejap. Waalaikumsalam Kak Mazlina. Selamat petang. Ya, itu dia. Itu Kak Mazlina kita. Okay, master dropship kita. Kalau anda nak beli Quran dan sebagainya, tanya pasal Quran, okay, anda boleh ke dropship, master dropship kita ataupun dropship kita lah. Dekat sini, petang ni kita ada Arain Hijrah Ipoh Mali, Kak Mazlina, okay, master dropship kita, dan juga Kak Masitah. Okay, Arain Hijrah, Masitah. Okay, so kalau anda nak tanya pasal Quran, anda boleh pergi kepada mereka, DM mereka. Okay. Di Arain Hijrah ada seorang, Arain Hijrah Global, Sdn Bhd ada seorang sahaja. Terima kasih. Sekejap, saya nak tengok kat sini. Okay, dah bersedia ke? Kalau dah bersedia, saya mulakan. Okay, tanda tangan, berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل الآيات يا رب العالمين. Okay, tengok tu kita punya dropship semua dah keluar. Jadi anda boleh berkenalan dengan mereka. Baik. Jadi ke live kat FB. Tak jadi kat sini, tak boleh buka. Saya takut drag masa lama. Memang tak boleh buka, tak tahu kenapa. FB kadang-kadang dia ada problem sikit. So saya agak lemas nak menunggu. Sebab selalunya saya tak buat pun dekat FB, tapi rasa macam nak kena tarik ramai orang kat FB ni. So saya macam nak buat. Mungkin bukan hari ini sebab FB ada problem sejak beberapa hari ni. Datin pun, saya tak pastilah semalam Datin buat live dekat FB atau tak, tapi kita ada problem sikit. Fiza Sa'ad, oh baru nak login. Allah. Okay, tak apa. Nanti makan masa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat petang. Okay, saya nak mulakan. Baik, semalam saya dah kongsikan dengan anda semua kisah berkenaan dengan Nabi Musa. Okay, bagaimana kisah dia? Kisah di mana Nabi Musa AS nak kembali ataupun nak kembali ke Mesir lah, okay, untuk jumpa keluarganya. Selama 10 tahun dia tinggal di Madian bersama keluarga isterinya, iaitu Nabi Syuaib AS, ayah mertuanya, dan juga bersama isteri baginda, iaitu Safura. Okay, jadi Nabi Musa AS pun nak balik ke negeri Mesir. Lalu semasa perjalanan tersebut, okay, Nabi Musa berhenti di satu tempat. Okay, jadi pada waktu tu sangat-sangat sejuk lah. Okay, sangat sejuk. Kemudian Nabi Musa AS nak cuba dapatkan nak cuba hidupkan api, tetapi tak boleh. Okay, jadi sampailah Nabi Musa nampak ada dilayangkan pandangan dia ke serata tempat, sampailah dia ternampak macam ada lampu ataupun ada api. Jadi dia pergi ke sana. Okay, jadi isterinya pun tinggal di tempat yang mereka berhenti tu. Okay, jadi baginda pun pergi ke sana, dan baginda dapati di sana bukanlah ada api, tetapi sign tersebut
memanggil untuk baginda datang, yang mana pada waktu tu Allah sebenarnya nak angkat Nabi Musa alaihi salam menjadi nabi dan rasul. Jadi sebab itulah tujuannya kenapa Nabi Musa boleh ternampak cahaya tersebut adalah api yang boleh memanaskan baginda dan juga isterinya yang dalam perjalanan ni tadi. Okey. Baik, jadi hari ni kita sambung lagi kisahnya. Okey. Okey, jadi Nabi Musa AS pulang semula ke Mesir setelah menerima wahyu Allah yang pertama. Okey, Nabi Musa AS diangkat menjadi Rasulullah untuk memimpin manusia ke jalan yang lurus dan benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Okey. Jadi tanpa dia kembali ke tempat isterinya yang sedang menunggu baginda. Okey. Jadi Nabi Musa AS pun terus melangkah menuju ke Mesir sebab ini adalah arahan Allah. Maka Nabi Musa meninggalkan isterinya, samalah seperti kisah Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar di tengah padang yang tak ada apa-apa. Okey. Jadi atas arahan Allah maka Nabi Musa pergi sendirian pulang ke Mesir. Sebab apa? Sebab Nabi Musa AS Allah dah wahyukan dia menjadi diutuskan menjadi seorang nabi dan rasul. Okey. Sama juga seperti abangnya Harun. Okay, dan tujuan Nabi Musa AS pulang dan kembali ke Mesir untuk menyeru Fir'aun dan seluruh masyarakat di sana untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah Nabi Musa pergi bersendirian dan mengikut sebelum tu. Jadi pada malam itu juga dengan menyerahkan urusan isteri, anak dan kambing-kambingnya kepada Allah SWT untuk menjaga. Jadi Nabi Musa pun tinggalkanlah. Okay. Memang isteri baginda duduk di situ sahaja. Okay. Memang atas jagaan Allah SWT lah dia percaya. Dan mengikut riwayat ulama tafsir, setelah Nabi Musa AS mendapat wahyu daripada Allah di lembah Tuwa, di lembah Tuwa, dan terus pergi ke Mesir dengan menyerahkan urusan isteri dan anak-anaknya kepada Allah. Lantas pada waktu itu juga Allah memerintahkan para bidadari daripada syurga supaya turun ke lembah Tuwa untuk menunggu, untuk menjaga Safura ni yang sedang sarat mengandung ni. Okay, sementara dia menunggu suaminya pulang, iaitu Nabi Musa AS. Jadi dengan kehadiran para bidadari syurga tu telah menyebabkan kawasan itu menjadi sangat-sangat terang benderang, dan beberapa hari kemudian di situ, Siti Safura melahirkan seorang bayi, yang mana pada waktu tu yang menjadi bidan untuk Siti Safura ni adalah bidadari-bidadari daripada syurga ni sendiri. Okey. Tapi kisah ni tak ada dicatatkan dalam Al-Quran. Okey. Sebab mungkin kisah ataupun sumber ini datangnya daripada kisah Israiliyat dan lain-lain jugalah. Okey. Jadi seterusnya apa yang berlaku? Isteri Nabi Musa AS pun ditinggalkan dan dia pun tabahlah. Okey, sebab apa? Sebab dia percaya atas pertolongan Allah. Dia sandarkan pengharapan dia kepada Allah SWT, maka dia biarkanlah suaminya Nabi Musa AS untuk pergi ke Mesir sendirian. Okey. Jadi setelah berjalan selama 8 hari 8 malam, sampailah Nabi Musa AS di negeri Mesir. Okey, terus dia mencari rumah ibunya yang telah sekian lama ditinggalkannya. Okey, setelah bertanya khabar dan mendapat tahu di mana rumah ibu bapanya, maka Nabi Musa pun terus bergegas ke rumah ibunya. Dan Nabi Musa pun sesampainya, macam biasalah bila seorang anak lama tak jumpa mak dia, pasti dia peluk. Okey, dia peluk, melepaskan kerinduan dan sebagainya. Lalu Nabi Musa AS pun terus ke istana Fir'aun untuk menemui abangnya Harun untuk disampaikan bahawa abangnya pun turut diangkat menjadi rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi sebenarnya seperti yang kita tahu, Malaikat Jibril dah pun sampaikan utusan tersebut kepada Nabi Harun, betul? Okey, jadi Nabi Musa pun berjalan menuju ke istana Fir'aun. Okey, jadi
daripada jauh Nabi Harun dah nampak dah Nabi Musa sebenarnya. Okey, jadi bila saja makin dekat, Nabi Harun pun rasa macam okey, betul lah, ini adikku Musa yang telah lama pergi meninggalkan Mesir. Okey. Lalu macam biasa samalah juga, kalau dah lama tak jumpa adik-beradik juga, Nabi Musa AS berpelukan sementara dengan abangnya. Okey. Lalu Nabi Musa AS pun memberitahu abangnya bahawa dia juga telah dipilih oleh Allah SWT. Jadi setelah itu Nabi Harun pun bagi tahulah kepada Nabi Musa, wahai saudaraku, sesungguhnya Jibril telah datang terlebih dahulu kepadaku menyatakan kabar gembira ini, bahawa aku turut diangkat menjadi Rasul Allah sebagai pembantu kepada kamu. Okey. Jadi Nabi Harun AS pun dia menanggalkan semua pakaian pengawal. Okey. Dia menanggalkan semua pakaian pengawal sebab pakaian pengawal tersebut adalah pakaian pengawal bagi istana Raja Fir'aun, sebab Nabi Harun AS pada ketika itu bekerja sebagai pengawal di istana Fir'aun. Jadi setelah Nabi Harun buka, okey, mereka berdua pun terus masuk ke ruangan penghadapan dan mereka nampak ada Fir'aun di singgasananya. Okey. Jadi Fir'aun pun bila nampak sahaja mereka berdua ni datang menuju ke arahnya, lalu Fir'aun pun bulat matanya memandang kepada Nabi Musa AS dan Nabi Harun. Okay, dia memang tak syak lagi bahawa pemuda tersebut adalah anak angkatnya yang melakukan masalah, iaitu membunuh seorang Kipti 10 tahun lalu. Okay. Jadi sebelum sempat Fir'aun buka mulutnya, lantas Nabi Musa AS yang diiringi saudaranya Nabi Harun AS dah pun berdiri tegak di hadapannya. Okey. Jadi baginda mengatakan, Nabi Musa AS mengatakan begini, wahai Fir'aun, sesungguhnya kami berdua ini adalah utusan Tuhanmu kepadamu. Aku minta hendaklah kamu melepas kaum Bani Israel supaya pergi bersama-sama aku, dan janganlah kamu terus menyeksa mereka. Sesungguhnya kedatangan kami kepadamu ini adalah dengan membawa bukti-bukti yang jelas dan nyata dari Tuhanmu, yakni Allah SWT. Okay. Mengenai kerasulan kami berdua, dan keselamatan itu dilimpahkan ke atas orang-orang yang mengikut petunjuk. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahawa seksa itu akan ditimpa ke atas orang-orang yang mendustakan kebenaran dan berpaling daripada ajaran yang dibawa oleh Rasul-Rasul. Okay, jadi itulah pembuka kata daripada Nabi Musa AS kepada Fir'aun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak Zain, selamat petang. Okey, kita sambung lagi. Jadi bila sahaja Fir'aun mendengarkan seruan Nabi Musa AS ni, lalu apa yang Fir'aun jawab? Fir'aun katakan begini, jika benar kamu berdua membawa sesuatu bukti dari Tuhanmu, silakanlah bawa datang bukti itu segera supaya aku dan rakyatku semuanya dapat melihatnya. Okay. Kira di sini Fir'aun, maafkan saya, Fir'aun mencabar Nabi Musa untuk membuktikan bahawa ada Tuhan, okay, ada Tuhan selain diri dia, okay, yang mana kekuasaan yang lagi kuat daripada dia. Jadi setelah Nabi Musa AS mendengar cabaran Fir'aun tersebut terhadap kerasulannya dan saudaranya, maka tanpa berlengah lagi dia terus mencampakkan, okay, kita tahu tongkat Nabi Musa AS akan bertukar jadi apa. Lalu Nabi Musa mencampakkan tongkatnya di hadapan Fir'aun. Lalu berubahlah seperti yang sebelum ini, berubahlah tongkat tersebut menjadi seekor ular yang besar dan semakin besar di hadapan Fir'aun. Okay. Ular tu pun masa berada di hadapan Fir'aun, dia punya badan menghala ke arah Fir'aun macam nak pergi ke Fir'aun ni. Okay, jadi perkara ini telah membuat Fir'aun terkejut sangat-sangat. Okay, sangat-sangat terkejut. Jadi waktu tu Fir'aun sebenarnya sampai satu tahap dia nak minta pertolongan anak angkat dia, tapi dia bertahan. Okay, dia bertahan dulu. Okay,
Okay, ego dia masih bertahan. Lalu sampai satu masa dia tak dapat tahan dah mental dia. Firaun pun tak boleh tahan lama mental dia. Lalu dia terpaksa mengalah. Okay, dia terus memohon pertolongan daripada Nabi Musa AS. Apa yang dia kata? Dengan menggeletar ni, dia kata, wahai Musa, ambillah kembali tongkatmu itu, aku akan mendengar seruanmu nanti. Takut sangat sebab bayangkan kalau depan anda tiba-tiba ada seekor ular yang sangat besar macam nak makan anda, pastinya anda akan berasa takut kan. Okay, dan minta pertolongan orang yang lebih pakar untuk handle ular kan, betul tak? Okay, baik. Jadi sebagai seorang Nabi dan Rasul, Nabi Musa pun tak naklah jadi orang yang suka menakut-nakutkan orang lain. Jadi Nabi Musa pun lantas pegang ular tersebut, lalu berubahlah ular tu dengan sekelip mata menjadi tongkatnya kembali. Dan ketika Nabi Musa melihat ke muka Firaun, didapati wajah Raja Mesir ni telah berubah menjadi sangat-sangat kecut. Okay, sebab sangat-sangat takut melihatkan benda yang tiba-tiba berlaku ni. Okay, sangat mengejutkan bagi Firaun. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Okay, kita sambung. Jadi tanpa mempedulikan apa yang dirasa oleh Firaun, Nabi Musa AS pun memasukkan tangan kanannya ke bawah ketiaknya sebelah kiri. Kemudian dikeluarkan pula tangannya itu, tiba-tiba terpancarlah cahaya. Berkilau-kilauan pada tangan kanannya itu, lebih terang sinarnya daripada sinar matahari. Okay, Nabi Musa AS melakukan perkara yang sama sewaktu baginda telah diangkat menjadi Rasul tu. Allah tunjukkan segala mukjizat baginda kan. Okay, lalu dibuat tu depan Firaun. Okay, lalu semua para pembesar yang ada pada dalam istana Firaun pada masa tu semua terkejut, semua bercakap-cakap tentang kehebatan dan mukjizat Nabi Musa AS ni. Jadi mukjizat Nabi Musa ni sangat-sangat menakjubkan. Okay, semua mata-mata yang memandang sampai rasa gerun lah. Okay, jadi sebahagian daripada pembesar-pembesar Firaun yang duduk di sekeliling Firaun bercakap-cakap sesama mereka. Okay, jadi akhirnya para pembesar ni, ada daripada kalangan mereka berkatakan begini, sesungguhnya wahai Tuhanku, Musa ini adalah seorang ahli sihir yang amat bijak. Okay, amat bijak. Musa ini adalah seorang ahli sihir yang sangat bijak. Kedatangannya adalah bermaksud untuk mengeluarkan Tuhanku daripada takhta kerajaan negeri Tuhanku. Okay, yelah, para pembesar ni bahasakan Firaun tu sebagai Tuhanku. Jadi mereka berkatakan beginilah. Okay, jadi mereka nak membakar Firaun ni, jadi mereka katakan begitu. Seterusnya, Firaun pun setelah mendengarkan apa yang dikatakan oleh pembesar-pembesarnya tadi, dia pun tak mempedulikan kata-kata mereka. Okay, daripada hasutan-hasutan sebegini, dia tak nak buat diri dia lagi rasa takut. Okay, lalu Firaun pun bertanyalah kepada Nabi Musa AS dan juga Nabi Harun. Dia tanya, siapakah Tuhan kamu berdua, wahai Musa? Lalu Nabi Musa AS pun menjawab, Tuhan kami ialah yang memberi kepada kami tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberi kepadanya petunjuk. Okay, Firaun pun tanya lagi setelah didengarkan apa jawapan Nabi Musa. Dia tanya lagi, bagaimanakah pula dengan umat-umat yang terdahulu? Okay, lalu Nabi Musa AS menjawab, pengetahuan tentang itu adalah di sisi Tuhanku, tersimpan rapi dalam sebuah kitab, yakni Lauh Mahfuz. Tuhan kami berdua tidak akan salah dan tidak pula lupa. Dialah yang membentangkan bagimu bumi sebagai bentangan, dan dialah juga yang menjadikan bagimu di bumi ini jalan-jalan yang menurunkan dari langit air hujan. Lalu ditumbuhkan dengan air itu bermacam-macam jenis tumbuhan. Macam itulah apa yang dijawab kembali oleh Nabi Musa AS untuk menerangkan siapakah Allah SWT yang sebenarnya, okay, di sisi kita semua. Okay, jadi seterusnya Firaun pun bila sahaja mendengarkan penjelasan daripada Nabi Musa AS ni, dia jadi sangat meluat, sangat benci, sebab apa yang Nabi Musa bawa ini adalah dakwahnya, okay, untuk mengubah semua
ataupun dianggap oleh Fir'aun yang Nabi Musa ni nak bolot semua kerajaan ni, nak ambil alih kerajaan Mesir pada waktu tu. Lalu dia pun bersuara dengan sangat-sangat marah. Apa yang Fir'aun kata, "Wahai Musa, adakah kamu datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami ini dengan sihirmu itu?" Dia sangat marah. Lalu ditanyakan sebegitu. Kemudian dia pun sambung luahan hatinya. Dia katakan begini, "Kami juga boleh mendatangkan sihir yang serupa itu. Oleh itu, adakan satu hari pertemuan yang akan menentukan antara kami dengan kamu. Sesungguhnya kami tak akan menyalahi atau memungkirinya. Begitu juga kamu, yakni dua bersaudara, sebaik-baik tempat pertemuan itu pertengahan letaknya." Pertengahan letaknya itu di mana? Di antara istana Raja Fir'aun dan juga rumah Nabi Musa AS dan juga Nabi Harun. Lalu Nabi Musa AS pun dia menjawab, "Sebagus-bagus hari pertemuan itu adalah pada hari raya, dan hendaklah kamu mengumpul manusia, yakni rakyatmu, pada ketika matahari sepenggalahan tinggi." Maafkan saya. Jadi selepas berkata sebegitu, Nabi Musa AS pun sama-sama dengan saudaranya Nabi Harun pulang ke rumah ibunya. Sementara menanti tibanya hari pertarungan yang dijanjikan tu. Dan sepulangnya Nabi Musa AS berserta Nabi Harun ke rumah ibu bapanya, Fir'aun pun teruslah mengadakan mesyuarat tergempar. Dengan siapa? Dengan semua pembesar dia, menteri dia, Haman. Apa yang dia nak, disuruh mereka semua ni pergi ke rumah semua ahli-ahli sihir di pelosok negeri, supaya kumpulkan mereka datang di istana Fir'aun. Untuk apa? Untuk hari pertarungan nanti. Jadi Fir'aun pun mintalah Perdana Menterinya dan juga semua pembesar-pembesarnya kumpulkan semua ahli-ahli sihir ni. Jadi untuk siapa sahaja ahli sihir yang bagi alasan dan sebagainya, bawa saja mereka. Jangan ada seorang pun yang tertinggal. Semua kena datang. Walaupun mereka tak sihat ke apa-apa benda, kena juga bawa mereka. Manalah tahu kalau salah seorang daripada mereka yang bagi alasan ni sebenarnya boleh ataupun dapat atau mampu menentang Nabi Musa AS. Jadi ada salah seorang daripada pembesar Fir'aun, dia tanya macam ni kepada Fir'aun, "Apa kerjanya dengan ahli-ahli sihir itu semua, wahai Tuan Haman?" Ditanyakan kepada Perdana Menteri Fir'aun ni lah. Jadi semua pembesar yang lain berpaling memandang ke arahnya dengan riak wajah hairan dan pelik. Lalu Haman pun terus pandang ke wajah pembesar ni lah. Kita tahu kalau Haman pandang, pastinya akan menakutkan semua para pembesarnya ataupun orang yang sedang berhadapan dengannya. Lalu apa yang Haman jawab? Dia kata, "Apa tadi kamu tak ada ke ketika Nabi Musa AS dan Nabi Harun datang mendakwa dirinya Nabi di depan Tuhan kita?" Dia tanyakan macam tu dekat pembesar tersebut. Lalu pembesar tu pun cakap, "Saya tak hadir Tuan." "Kenapa? Apa yang berlaku?" Lalu semua pembesar istana yang lain pun menundukkan kepala masing-masing. Diorang pun takutlah sebenarnya dengan Haman ni. Haman ni sangat-sangatlah orangnya tegas dan garang. Lalu apa yang berlaku lagi? Haman beritahu kepada para pembesar dia supaya jangan melekakan tugas ini. Dapatkan semua ahli-ahli sihir yang ada di pelosok negeri untuk menghadap Raja Mesir iaitu Fir'aun. Kalau tak, mereka akan dihukum. Baik, jadi setelah tiba hari yang dijanjikan, iaitu pada pagi hari raya, berangkatlah Fir'aun, Haman dan para pembesarnya serta ahli-ahli sihir yang dipanggil untuk bertarung ataupun berperang dengan Nabi Musa AS serta Nabi Harun.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Okay, jadi masing-masing pun berteriak bersorak-sorak lah, okay, dengan semangatnya untuk menghadap ataupun bertemu dengan Nabi Musa serta Nabi Harun. Jadi sesampainya di tempat tersebut, tempat yang dijanjikan untuk mereka bertemu tu, okay, Fir'aun terperanjat. Sebab apa? Sebab Nabi Musa dan Nabi Harun dah bersedia di situ, dah berdiri di situ, okay, menunggu mereka. Jadi Fir'aun pun rasa macam kecewa sikit lah. Sebab apa? Sebab Fir'aun sebenarnya nak memperlekehkan ataupun nak merendah-rendahkan Nabi Musa dengan Nabi Harun sebenarnya. Kalau Nabi Harun dan Nabi Musa datang lambat, lalu dia nak merendahkan lah Nabi Harun dan Nabi Musa. Sebab apa? Sebab dah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, tetapi datang pun lambat. Macam itulah. Kiranya Fir'aun nak merendah-rendahkan mereka. Macam pada permulaan, sebelum mereka bermula ni pertarungan ni, maafkan saya, Fir'aun cuba untuk mencari kelemahan ataupun nak mengaibkan Nabi Musa dan Nabi Harun. Okay. Jadi Fir'aun mengarahkan semua ahli sihirnya supaya berdiri saling berhadap-hadapan dengan Nabi Musa AS dan Nabi Harun, manakala dia mengarahkan pemikul-pemikul dia yang bawa dia tu, okay, bawa dia ke tempat yang sesuai untuk dia lihat pertarungan tersebut. Jadi setelah duduk berhadapan dengan para ahli sihir, Nabi Musa AS pun berkata dengan suara yang sangat keras, okay, dengan suara yang sangat keras, sekejap lagi saya bagi tahu, okey? Habis live ni saya bagi tahu. Habis cerita ni lah. Okey. Jadi Nabi Musa pun katakan begini kepada ahli-ahli sihir Fir'aun. Dia katakan, celaka sungguh kamu wahai ahli-ahli sihir. Janganlah kamu cuba mendustakan ayat-ayat Allah tentang kerasulanku dan saudaraku. Nanti dia, yakni Allah SWT akan membinasakan kamu dengan seksanya yang keras. Okay. Lalu setelah Fir'aun melihat kehebatan wajah, ahli-ahli sihir Fir'aun ni lihat kehebatan wajah Nabi Musa AS dan ancaman baginda bahawa Allah SWT akan menyeksa mereka sekiranya mereka mendustakan kenabian dan kerasulannya. Jadi mereka pun sangat-sangat takut. Mereka mula dah goyah. Okay. Dan mereka juga dah mula kagum dengan Nabi Musa. Okay, jadi ada yang mula nak menarik diri dan sebagainya. Tetapi okay, ahli-ahli sihir yang lain berkeras, okay, berkeras untuk cakap kepada ahli-ahli sihir yang mula rasa takut ni, okay, untuk cakap kepada mereka, jangan keluar. Kalau tak nanti engkau kena balasannya lah dengan Fir'aun. Baik bertahan di sini. Okay, dan tentang sahaja Nabi Musa AS serta Nabi Harun. Jadi dalam usaha mencegah sebahagian ahli sihir daripada akur dan tunduk kepada Nabi Musa telah berlaku, ada sebenarnya berlaku pertengkaran kecil di antara mereka semua. Okay, tetapi mereka sorokkan perkara ini supaya mereka ni tak nampak lemah, okay, di hadapan Nabi Musa AS. Jadi mereka sorokkan, mereka bertegas sama-sama, okay, untuk berlawan dengan Nabi Musa AS serta Nabi Harun. Baik. Jadi tiba-tiba salah seorang daripada ahli sihir mereka, ahli sihir Fir'aun ni, berteriak seperti ini. Sesungguhnya dua orang ini, Nabi Musa AS dan Nabi Harun AS, benar-benar dua orang ahli sihir yang mahu mengusir kamu semua ahli-ahli sihir daripada negeri kamu dengan kekuatan sihirnya. Okay. Jadi salah seorang daripada ahli sihir ni disakap begini sebab dia nak bagi semangat lah kepada ahli-ahli sihir yang lain, okay, supaya rasa marah tu membuat-buat kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Jadi mereka pun dengan kata-kata tersebut, mereka pun terus sambung dengan niat mereka untuk menentang Nabi Musa. Jadi sambung lagi ayat daripada seorang sihir ni, dikatakan, dan mereka berdua benar-benar berkeinginan untuk melenyapkan kamu daripada kedudukan kamu yang mulia. Dari itu, hendaklah kamu semua mengumpulkan daya sihir yang ada pada kamu masing-masing
Kemudian datanglah kepada kedua mereka itu dengan berbaris, dan beruntunglah sesiapa yang menang pada hari ini. Okay. Dan disebabkan ahli-ahli sihir Fir'aun menyebut beruntunglah sesiapa yang menang pada hari ini. Jadi tak kala ahli-ahli sihir tu datang menghadap Fir'aun sebab nak berlawan, okay, ahli-ahli sihir tu pun berpakat untuk mengemukakan kepada Fir'aun beberapa janji, yang mana mereka katakan begini kepada Fir'aun: wahai Tuhanku, apakah kami ini benar-benar akan mendapat habuan upah yang besar jika kami menang dalam pertarungan dengan Musa dan Harun saudaranya itu? Mereka semua berpakatlah, diorang nak tanya diorang dapat habuan atau tak. Lalu Fir'aun pun menjawab, iya, di samping upah yang besar itu, kamu sekalian akan aku jadikan orang-orang yang sangat hampir kepadaku. Jawab Fir'aun, sebab nak bagi mereka ni fokus dengan perlawanan mereka dulu, pertarungan mereka. Jadi setelah semua ahli-ahli sihir yang ramai itu bersiap sedia dengan perkakas sihir di tangan masing-masing, mereka pun kelihatan seperti mata rantai yang panjang. Mereka menghadap lawan mereka, iaitu Nabi Musa dan Nabi Harun. Dan Fir'aun serta Haman, Fir'aun serta Haman sedang menanti. Dan para pembesar yang lain, diorang tak lawan, jadi diorang menanti di tepi. Diorang duduk melihat pertarungan tersebut. Maafkan saya. Jadi semua pun terpegunlah merhati ke arah dua pasukan ini, ahli sihir dan juga Nabi Musa serta Nabi Harun AS. Lalu setelah keadaan tenang, seketika tiba-tiba seorang daripada ahli sihir Fir'aun berteriak seperti ini: wahai Musa, siapakah yang akan memulakan dulu, kami atau kamu? Nabi Musa AS pun menjawab, kamulah yang akan memulakan dahulu. Jatuhkanlah apa yang hendak kamu jatuhkan. Dengan tidak membuang masa lagi, ahli-ahli tafsir Fir'aun pun terus mencampakkan tali temali, tongkat-tongkat yang ada di tangan mereka. Dan setengah ahli sihir tu ada juga membuang carikan kertas dan ludahan mereka ke atas tanah, yang mana semuanya telah menjelma menjadi ular-ular yang sangat banyak dan bergerak ke sana dan kemari dengan liarnya. Jadi inilah dinamakan sihir. Okay. Dan kerana sebelum mereka mencampakkan semua benda itu, terlebih dahulu mereka ni sebenarnya dah pun menyihir setiap biji-biji mata orang yang hadir menyaksikan pertarungan mereka, termasuklah mata Nabi Musa AS, mata Nabi Harun, dan mereka menjadikan mata setiap yang menghadiri, melihat pertarungan ini, melihat kepada ular ataupun pada benda-benda yang mereka campakkan itu. Keadaan sihir para ahli sihir itu sungguh menakutkan hati-hati para penonton yang ada, iaitu Fir'aun, Haman dan juga para pembesar yang lain lah. Mereka sihir semua penonton, supaya takut, supaya lihat semua yang mereka campak itu adalah ular. Dan tak kala para ahli sihir Fir'aun sedang mengerjakan sihir mereka, tiba-tiba seorang daripada mereka berteriak. Mereka katakan begini: demi kekuasaan Fir'aun, sesungguhnya kamilah yang akan memperolehi kemenangan. Musa dan Harun pasti akan tunduk kepada kami. Salah seorang daripada mereka katakan seperti itu. Jadi apabila Nabi Musa AS melihat sihir-sihir lawannya sedang berkeliaran ke sana kemari, jadi timbullah dalam hati Nabi Musa perasaan kecut dan takut. Tetapi melihat keadaan Nabi Musa AS ketakutan sebegini, lantas Allah SWT mengingatkan kepada Nabi Musa. Allah katakan apa kepadanya? Allah kata begini: wahai Musa, usahlah engkau takut kepada sihir-sihir mereka itu, kerana engkaulah yang akan beroleh kemenangan. Oleh itu, campakkanlah tongkatmu itu, nanti ia akan menelan segala apa yang mereka perbuat. Ketahuilah, apa yang mereka perbuatkan itu tidak lebih daripada sihir yang mereka lakukan sebagai tipu daya terhadap orang ramai. Ketahuilah wahai Musa, tidak akan menang tukang-tukang sihir itu walaupun dari arah mana mereka datang. Jadi Allah telah katakan begini kepada Nabi Musa AS. Lalu
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Okay. Jadi setelah Nabi Musa AS menerima wahyu daripada Allah SWT itu, lantas baginda terus mencampakkan tongkat yang dipegangnya itu, lalu tongkatnya itu dengan serta-merta berubah ataupun bertukar menjadi seekor ular yang besar dan semakin membesar, akhirnya menjelma menjadi seekor ular yang sangat besar. Okay? Dan ular Nabi Musa AS ni gerak maafkan saya. Okay. Jadi ular Nabi Musa ni bergerak-gerak, berjalan dan menelan ular-ular palsu semua tukang sihir ni tadi. Okay. Dan setelah sekalian ahli sihir Fir'aun itu melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana ular besar yang menjadi mukjizat ataupun bukti atas kerasulan Nabi Musa AS ni, okay, lantas dengan serta-merta mereka pun tukang-tukang sihir itu merebahkan diri mereka, okay, terus sujud, okay, sujud kepada Nabi Musa AS dan Nabi Harun AS. Okay, mereka sujud ni bukan sebab nak menyembah kedua-dua Nabi Musa dan Nabi Harun ni, okay, tetapi mereka sujud kerana mengaku bahawa mereka adalah golongan yang tewas dan seakan-akan nak menyatakan yang mana mereka ni dah pun beriman kepada Allah SWT. Dan kedua-dua Nabi mulia ini pun, okay, kerana meminta ampun di atas segala dosa mereka yang telah lalu terhadap Allah, maka kedua-dua Nabi Musa dan Nabi Harun ni pun lihatlah perkara ini berlaku. Dan tukang-tukang sihir Fir'aun tu semua bersuara menyatakan mereka sudah menyerahkan diri mereka kepada Allah SWT. Jadi kata mereka kepada Nabi Musa, sesungguhnya kami semua beriman kepada Allah SWT, Tuhan yang sebenar, Tuhan yang sebenar iaitu Tuhan kepada Nabi Musa AS dan Nabi Harun AS. Okay, jadi setelah Fir'aun melihat kelakuan dan mendengar penyaksian tukang-tukang sihirnya yang telah mengaku kalah, okay, jadi dia pun beri amaran yang keras kepada semua ahli-ahli sihirnya itu. Dikatakan sebegini dengan nada yang sangat marah, apa? Kamu mahu beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepada kamu semua? Sesungguhnya perbuatan kamu ini adalah satu muslihat yang telah kamu susun terlebih dahulu, dengan tujuan kamu hendak mengeluarkan aku dan sekalian rakyatku dari negeri ini. Ingat, wahai kamu semua, kelak kamu sekalian akan mengetahui akibat perbuatan kamu ini. Okay, bentak Fir'aun. Jadi Fir'aun pun berhenti seketika, dia mengambil nafas, okay, dia sambung lagi, dia cakap, demi sesungguhnya ketahuilah wahai kamu semua bahawa aku akan memotong tangan dan kaki kamu secara bersilang bertimbal balik. Kemudian sesungguhnya aku akan menyalib kamu semua pada pangkal pokok kurma dan sesungguhnya akan kamu ketahui siapakah di antara kita yang lebih pedih seksaannya. Okay, jadi macam itulah kisah pertarungan antara ahli-ahli sihir Raja Fir'aun ni dengan Nabi Musa AS beserta Nabi Musa dan Nabi Harun AS. Okay, Nabi Harun sepupu Nabi Musa ke? Nabi Harun adalah abang kepada Nabi Musa. Seibulah, sebab Yukabat melahirkan Maryam dan juga Yukabat melahirkan Maryam dan juga Harun. Jadi Nabi Musa AS ni adalah adik kepada Nabi Harun AS. Betul lah, Nabi Harun. Taklim ke ni? Bukan. Sekarang saya tengah kongsi berkenaan dengan kisah sirah. Okay. Okay, untuk hari ini itu sajalah kisah yang saya akan stop sampai sini je. Sebab esok, sebab kalau saya sambung ni banyak lagi ni sebenarnya. Kalau saya sambung lagi ni takkan habis, sebab banyak lagi. Jadi esok insya-Allah saya akan sambung. Hai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa mukjizat Nabi Harun? Tunggu nanti saya akan kongsikan. Okay, jadi kita settlekan dulu kisah
Nabi Musa alaihissalam. Jadi slowly kita akan kongsikan kisah Nabi Harun nanti. Okay, cerita berkenaan dengan ahli sihir ni pun belum habis lagi, dan esok saya akan sambung. Okay, berkenaan dengan ahli sihir Firaun ni akan diseksa macam mana pula kisahnya. Baik, niqab beli dekat mana? Okay, niqab yang saya pakai ni saya tak beli. Mak saya balik daripada umrah, dia hadiahkan saya niqab ni 2 helai. Niqab saya tak biasa beli sangat lah. Saya beli pun dulu masa sekali je saya beli. Saya kumpul duit, saya beli memang niqab lah, niqab daripada Kiptiyah. Boleh tengok. Kalau yang biasa-biasa, design biasa tu murah je. Tak adalah murah sangat, untuk saya mahal lah. Dalam 50. 50 tu paling murah kalau tak silap saya di Kiptiyah, boleh tengok. Tapi selain Kiptiyah yang saya beli sendiri tu pun dah terbakar. Sangat-sangat sedih. Saya dah tak guna dah sebab dah terbakar, so terkoyak lah. Yang tinggal pada saya sekarang cuma ada berapa helai je? 3 helai ke? 3 ke 4 helai sahaja. Itu semua orang bagi. Semua tu macam banyak kan, tapi ada 4 helai je. Saya tak pakai banyak-banyak, sampailah rosak baru saya beli baru. Kenapa Nabi Harun tak dihanyut? Sebab Nabi Harun pada waktu tu dia dah besar. Faham tak kisah dia macam mana? Sebelum Nabi Musa AS dilahirkan, okay, Nabi Harun dah pun ada. Sebelum berlakunya peristiwa yang mana Firaun ni mimpi pasal seorang budak lelaki yang akan menentang dia nanti ni. Okay, jadi ahli-ahli sihir dia kan cakap lelaki tersebut belum dilahirkan lagi. Jadi polis-polis ataupun tentera-tentera Firaun ni tak adalah bunuh anak-anak yang dah besar ni, sebab mereka sedang menunggu bayi-bayi ataupun anak-anak yang akan dilahirkan tu saja. Diorang target yang itu. Jadi Nabi Harun ni sebenarnya dah dilahirkan, dah besar sedikit daripada Nabi Musa. Kenapa kenapa bangsa Kipti masih hidup ke? Saya kurang pasti sekarang bangsa Kipti tu dipanggil apa. Mungkin ada lagi keturunannya sampai sekarang. Sama-sama Kak Fazlina. Boleh, tak ada masalah. InsyaAllah kita jumpa lagi. Itu sajalah saya boleh cakap. Niqab saya pernah beli sekali dekat Kiptiyah. Kalau dekat tempat lain saya tak pasti kat mana. Saya tak biasa beli. Boleh try cari je lah. Hari tu ada orang bagi, tapi saya tak ingat nama jenama dia sebab terlalu panjang. Saya tak ambil tahu sangat pasal jenama-jenama ni. Minta maaf. Tapi boleh je cari dekat IG, anda boleh jumpa, tak ada masalah. Tulis je kat IG niqab. Sekarang ramai orang jual niqab kan. Tapi pesanan saya beli niqab warna hitam sahaja. Okay, Alhamdulillah, sama-sama Kak Azan. Okay, saya dah habis. Dan saya rasa macam tak ada sambungan. Kalau tak ada apa-apa pertanyaan ataupun persoalan ataupun apa-apa yang kita nak sembangkan, saya akan stop lah. Okay, macam biasalah saya tengah cari apa ni. Ya Allah, mana penanda buku saya? Sampai terkoyak buku ni dibaca. Okay, tak ada apa-apa persoalan kan? Kalau tak ada, Ustazah, doa cepat faham ilmu boleh share tak? Doa cepat faham ilmu, macam saya selalu baca, saya amalkan ni je. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Saya baca tu je selalu sebelum mula belajar, dan sesudah belajar pun saya biasa amalkan. Tapi sekarang tak tahu kenapa, Astaghfirullahaladzim, tapi selalu saya mulakan lah dengan doa tersebut. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil.
Sekejap, saya tengok ejaan dia. Takut ni. Sekejap saya cari. Takut anda tak dapat macam mana ni. Mungkin orang anda yang nama biasa ni namanya siapa sebenarnya? Maafkan saya bertanya. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Sama-sama Kak Masita. Alhamdulillah. Terima kasih sebab dengar. Okay, doa Nabi Muhammad pada Ibnu Abbas. Ini doa dia. Doa Rasulullah pada Ibnu Abbas masa kecil. Ya Allah, peliharakanlah dia akan ilmu agama dan ajarkanlah dia takwilnya. Saya amalkan itulah sebab ustazah saya dulu pernah suruh kami amalkan doa tu. Jadi kita amalkanlah. Yang lebih-lebihnya kalau tanya saya sekarang memang saya blank. Minta maaf. Saya masih lagi belajar, doakan saya. Okay, dah ke? Sekejap, saya tunjuklah. Ya Allah, tadi saya buka lepas tu tak tunjuk pula. Takwil tu maksud dia tafsir Al-Quran tau. Macam tu lah. Sekejap. Boleh tulis je dekat Adam. Okay, Adam umur berapa sebenarnya ni? Sebab mendengar doa Rasulullah SAW pada Ibnu Abbas semasa kecil. Inilah doanya yang saya amalkan selalu. Okey, dekat sini ada juga doa lain, doa bagi mendapat ilmu pengetahuan. Okey. Saya nak cakap ni, ya Allah Tuhanku, minta maaf. Sambil-sambil ni saya kongsikan lah kan, sebab dah ternampak. Okay, doanya macam ni. Allahumma ya allamu allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumat ila nur wajannina al-fawahishu ma zahar minha wa ma batan. Tapi doa ni saya tak biasa amalkan sebab saya jarang dengar. Biasalah budak-budak muda macam saya selalu ambil ringkas yang mudah-mudah. Tapi kalau anda mampu, cubalah hafal yang panjang-panjang kan. Kalau dah biasa ataupun ustaz, ustazah, guru-guru dah ajar, amalkanlah kalau boleh. Okay. Saya pun masih merangkak-rangkak untuk belajar berkenaan dengan agama. Jadi saya mohon anda bagi ruang dan peluang untuk saya untuk perbaiki diri saya juga. 15 tahun, Masya Allah. 15 tahun belajar di mana? Belajar di sekolah agama ke? Untung adik Adam ni dapat belajar kat sekolah agama, sekolah menengah. Masa sekolah menengah saya tak direzekikan untuk bersekolah agama sebab saya pun agak nakal dulu. Jadi dah apply banyak, sebenarnya dah nak apply banyak-banyak sekolah agama ni, tapi ada je yang tak kena. Lepas tu saya nak hantar borang ke Melaka, maktab apa kat Melaka yang sekolah agama tu, saya tak ingat. Mak saya suruh apply di sana, tapi saya bawa borang, tapi saya tak bawa IC. Saya tak bawa IC, kopi IC dengan IC sebenar-benarnya IC tu. Saya tak bawa, saya buat hal. Saya tak tahu kenapa, mungkin ada sebab Allah jadikannya seperti ini sekarang. Dan sekarang saya rasa menyesal jugalah sebenarnya sebab saya buat hal dulu. Tapi story ni saya kongsi dengan anda semua, okay? Bukan untuk mengaibkan diri, tapi untuk macam adik-adik, kalau ada kat sini, untuk adik-adik semua, tolong kalau mak ayah minta belajar sekolah agama, buat betul-betul, apply betul-betul, sungguh-sungguh, jangan ambil sambil lewa macam saya. Okay, nanti dah besar anda akan rasa rugi. Sebab sekarang pun dah berlaku dekat saya, ada masalah kepada saya, yang mana saya kena ambil SPM Bahasa Arab nanti kalau saya nak sambung degree. Saya dah agak susah di situ. Sebab apa? Sebab tak sekolah agama, tak ambil Bahasa Arab, jadi tak bolehlah nak sambung degree seterusnya. Diploma masih boleh tau,
Tetapi degree ni agak payah sikit sebab mereka nakkan SPM bahasa Arab. Bahasa Arab tu diorang nak result SPM, bukan result diploma. Sekolah di Kelantan, College Tahfiz Sains, Masya Allah. Wah, mesti anak-anak yang pintar ini. InsyaAllah kita semua kat sini doakan siapa-siapa saja yang masih belajar kat sini, Allah pemudahkan dia. Okay, Allah bagi kekuatan, ingatan dan sebagainya untuk anda semua. Hafal, ingat, faham akan apa yang anda semua belajar. Okay, semoga Allah pemudahkan urusan anda mencari ilmu. Okay, baik, jadi saya nak akhiri perkongsian kita petang ni. Okay, tak nak saya panjang sebab apa, saya ada banyak kerja. Okay, jadi sama-sama kita tutup majlis kita, perkongsian kita petang ni dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adira Farhana, selamat petang. Okey, kita dah habis sebenarnya live kita petang ni. Jadi kalau Adira ataupun yang lain yang baru masuk terlepas perkongsian hari ni, jadi anda boleh buka balik dekat IGTV, anda boleh tengok semula perkongsian saya berkenaan dengan Nabi Musa AS. Okay, menentang ahli-ahli sihir Fir'aun. Baik, selesai perkongsian kita pada petang ni. Terima kasih banyak-banyak untuk anda semua yang menemani saya mendengarkan perkongsian petang ni bersama dengan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Okey, jadi kalau tak keberatan, kalau anda yang baru masuk, boleh pergi ke IG kita yang di TikTok. Anda boleh pergi ke IG kita, tengok semula live saya. InsyaAllah semoga dapat serba sedikit ilmu daripada kisah, ilmu dan juga pengajaran daripada kisah Nabi Musa AS ni. Okay, terima kasih share video live ni. Lebih baik untuk anda share video live ni di IG nanti saya akan post balik live kita petang ni. Dan boleh share pada kawan-kawan lah. Kalau kat TikTok ni sebab saya dah habis, minta maaf sangat-sangat. Okay, jadi itu sajalah untuk hari ni. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi esok dengan perkongsian berkenaan dengan Nabi Musa lagi, InsyaAllah. Okay, bye. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye. Hai, yang baru masuk boleh tengok balik live kita nanti. Okay, itu saja. Assalamualaikum.